Tapi lepas pada dia balik daripada haji, senyap balik. Terus tak dengar khabar berita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Berbagai langkah diambil oleh pihak polis diraja Malaysia dalam menjejaki individu yang dilaporkan hilang. Kes terbaru membabitkan seorang bekas pembaca berita TV3, Zalina Azman, dan seorang kanak-kanak perempuan berusia 18 bulan, Jude Angel Jeremy, yang hilang tanpa dapat dikesan. Di manakah mereka? Saksikan laporan khas yang disediakan wartawan Tun Hizami Hashim dan Haris Farah Alex dan juga wakil Media Prima Sabah. Di Melaka, polis merampas 30 guni rokok kretek dalam serbuan di Kuala Linggi, Melaka awal pagi tadi. Rampasan dilakukan setelah intipan selama 2 jam setengah. Bekas pembaca berita TV3, Zalina Shaharah Azman atau lebih dikenali sebagai Zalina Azman dilaporkan hilang sejak 24 November 2021 apabila anaknya gagal menghubungi beliau untuk memaklumkan mengenai keadaan datuknya yang dimasukkan ke hospital. Zalina Azman mula berkhidmat di stesen TV3 pada tahun 1990 dan diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan berita serta mengacarakan program Money Matters. Menurut bekas personaliti TV3, Zakiah Anas, merangkap rakan kepada Zalina, mangsa pernah 3 kali mendirikan rumah tangga dan dikurniakan 2 orang cahaya mata. Masa saya mula-mula bekerja dengan TV3 pada tahun 1991 dan saya difahamkan dia menyertai TV3 pada tahun 1990. Jadi senior 1 tahun lah. Jadi oleh kerana itu kami agak rapat. Masa mula-mula saya kenali dia, saya tahu dia dah berkahwin. Dan saya dengar pada perkahwinan yang ketiga ini dia pernah bercerai. Tetapi oleh kerana disebabkan anak yang mereka miliki, mereka mengambil keputusan untuk reconcile, berbaik semula. Tapi kami ni, dia punya privacy tu, kita tidak campur. Masalah peribadi dia, kita tak campur. Zalina ni, dia nak kongsi hanya ketika dia gembira, ketika dia nak share kegembiraan dia sahaja. Tapi kalau dia sakit, dia susah hati atau masalah, tak kira masalah peribadi mengenai suami ke atau anak ke, dia tidak mahu orang mengetahuinya. Itulah Zalina Azman. Tambah bekas pengacara program 999 ini lagi. Kali terakhir berjumpa dengan Zalina adalah pada tahun 2012 sebelum beliau dikejutkan dengan berita kehilangan sahabatnya menerusi media sosial. Kali terakhir saya bertemu dengan Zalina ketika saya mendapat undangan daripada Zalina untuk menghadiri majlis tahlil. Zalina dipanggil untuk mengerjakan haji sekitar tahun 2012 kalau tak silap saya lah. Allahu Akbar. Seronok saya mendengar sebab kami semua gembira mendengarnya. Lepas tu kami pergilah menghadiri majlis tahlil itu. Dia pun berceritalah mengenai keterujaan dia nak pergi mengerjakan haji. Kami berkongsi kegembiraan masa ketika itu. Tapi lepas pada dia balik daripada haji, senyap balik. Terus tak dengar khabar berita. Kak Zaid ada cuba untuk menelefon Zalina tak bila? Sebelum ni ada. Tetapi macam bunyi, tak ada ringtone. Sebab kami memang ada nombor telefon, mungkin dia dah tak pakai dan nombor telefon itu, ataupun mungkin tak tahu. Itu memang menjadi tanda tanya.
Sementara itu, Ahli Dewan Negara, Senator Datuk Ras Adiba Razzi yang pernah bertugas bersama Zalina Azman di stesen TV3 mengambil inisiatif melaksanakan misi pencarian rakannya itu di sekitar Shah Alam dan Bangsar. Zalina adalah sahabat saya sejak awal 90-an. Jadi apabila saya dapat tahu yang dia dah hilang, saya terus beritahu diri saya mesti bantu apa sahaja yang saya boleh lakukan untuk mencuba cari sahabat kita ni. Dan saya tidak kisahlah di mana juga beliau berada, saya nak cuba mencari. Dan saya rasa dengan kita semua bersatu, insya-Allah kita akan dapat sedikit jawapan dan membantu pihak berkuasa. Orang semua kata kamu ni sudah gila ke apa? Kerana dia dah hilang sejak lama. Tapi saya kata biar saya mencuba dan usaha dengan sahabat-sahabat semua daripada kita tidak melakukan sesuatu. Kerana pada saya sekiranya ada sesuatu berlaku di antara kita, tanggungjawab kita adalah untuk cuba membantu. Tidak kisahlah jumpa atau tidak di sini atau di sana, tetapi kita usaha. Itulah yang dinamakan persahabatan. Menurut Senator Datuk Ras Adiba, susuk tubuh Zalina didapati semakin kurus pada pertemuan terakhir mereka sekitar tahun 2020 di Petaling Jaya. She's been missing. I know a lot of people don't recognize her anymore because that she's very thin. But I appreciate it if you can just share it. Yeah. Okay. Thank you. Selepas saya bertemu dengan dia itu, saya ingat lagi saya ada beritahu sahabat-sahabat yang lain bahawa apabila kami nak berpisah, dia berpelukan dengan saya. Sewaktu itu saya rasakan seperti pelukan itu adalah pelukan terakhir. Saya tak tahu macam mana nak kata masa tu. Saya akan selalu rasa bersalah kerana saya telah pun membiarkan sahabat saya itu sendirian di luar sana. Sekiranya beliau sakit dan sekiranya beliau mendengar saya pohon beliau pergilah ke hospital yang terdekat. Beritahulah pada semua yang saya Zalina Azman dan saya perlukan bantuan. To Zal, if you are watching this and if you seeing this, sekiranya Zal melihat ini, saya nak memberitahu pulanglah. It's okay not to be okay. Tidak mengapa kalau kita tidak okay. Kita sahabat semua, sahabat lama. Kita akan saling membantu. Tidak kisahlah susah macam mana pun. Kita susah sama susah, kita senang sama senang. Please Zali, if you're hearing me, if you're listening to me, kalau Zal mendengar saya, I just want to say come home. Pulanglah supaya kami boleh membantu Zal dan boleh menjaga Zal. Itu saja saya mohon. So if you're listening, Zal, wherever you're at, can you just please come home? It's okay. Just come home. Susulan itu, media sosial dibanjiri pelbagai komen daripada netizen yang mendakwa terlihat dua wanita mirip Zalina Azman berlegar-legar di jalan raya di sekitar Shah Alam dan Sentul. Begitupun, hasil semakan identiti melalui cap jari yang dilakukan oleh pihak polis dan Jabatan Pendaftaran Negara mendapati kedua-dua individu itu bukan Zalina Azman. Setakat ini, sejak tahun 2018 sehingga Jun 2022, sebanyak 67 kes orang hilang yang masih dijejaki termasuk Zalina Azman direkodkan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Sejurus mendapat laporan mengenai kehilangan Zalina Azman, pihak polis datang ke kediamannya yang terletak di Seksyen 3 Shah Alam bagi menjalankan siasatan, dan kediaman ini dilaporkan telah didiaminya bermula tahun lalu sebelum dilaporkan hilang pada November 2021, dan unit anjing pengesan K9 turut digunakan dan dibawa ke rumah ini bagi menjejaki Zalina Azman. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Muhammad Iqbal Ibrahim, barangan peribadi termasuk kereta milik Zalina ditemukan di kediamannya yang masih dalam proses pengubahsuaian ini. Kita dah serahkan kenderaan itu kepada adik mangsa untuk simpanan, dan lain-lain barang peribadi kita serahkan kepada anak lah, iaitu pengadu dalam kes ini, di mana kita turut menjumpai kad pengenalan, kad bank. Untuk pasport kita tak temui, dan beg tangan ada milik peribadi.
mangsa lah, kita percaya milik mangsa. Setakat ini keluarga OH memberi kerjasama yang baik pada siasatan pihak polis dan mereka pun telah memberi statement pada kami dan setakat ini pihak keluarga pun tidak mengetahui di mana keberadaan OH ini sekarang pada ketika ini. Lebih kurang kalau semua family kita ambil lebih kurang ada 6 ahli keluarga yang kita telah rakam statement. Selain ahli keluarga, siasatan turut dijalankan secara menyeluruh termasuk mengesan kontraktor yang menjalankan pengubahsuaian di kediaman Zalina Azman. Kita ada membuat semakan dengan agensi KKM dan untuk lihat sebab sekarang ni pun musim COVID dan kita dapati penama ni tak disenaraikan sebagai penerima vaksin COVID untuk kedua-dua dos. Jadi selain daripada itu kita juga telah membuat semakan dengan hospital-hospital untuk penama ini dan kita dapati maklum balas daripada pihak hospital tiada penama ini menerima rawatan ataupun dimasukkan ke hospital pada tarikh-tarikh selepas kehilangan orang hilang ini. Kita telah membuat semakan dengan JPN di mana kali terakhir OH membuat perbaharui kad pengenalan dia pada tahun 2018 lah, iaitu sebelum dia hilang. Kehilangan Zalina Azman sejak 24 November 2021 meninggalkan misteri sehingga ada yang mendakwanya telah melarikan diri ke luar negara memandangkan beliau pernah mendirikan rumah tangga bersama jejaka dari London. Ekoran itu, kru 999 menghubungi wakil TV3 di London, Haliza Hashim yang pernah bertugas sebagai wartawan untuk program Money Matters bersama Zalina Azman. Bila tahun 1993-94 bila saya datang ke UK sebagai koresponden, over the years Zalina pun ada datang melawat and memang kita akan berjumpa. Tapi masa dia buat masters, mungkin setahun lebih dia ada di London, dan selepas dia buat masters dia berkahwin dengan seorang rakyat di sini. Jadi kami lagi close, saya tolong dia untuk wedding reception, saya jadi fotografer dia semasa dia punya wedding reception, dia close dengan family saya, dengan husband dan anak-anak juga. Jadi memang saya seronok lah ada good friend yang base kat London masa tu. Tapi malangnya perkahwinan Zalina cuma bertahan over a year, kemudian dia balik ke Malaysia. Selepas dia balik ke Malaysia, we continue our friendship melalui email, sometimes melalui telefon juga. Sejak dia balik Malaysia, lagi dia simpan masalah dia, atau kalau dia ada masalah, lagi simpan dia punya daily movement, siapa dia jumpa, kawan dia jumpa, dia tak ada social media setahu saya. Haliza Hashim juga akan cuba menghubungi bekas suami kedua Zalina di kota London bagi mendapatkan kepastian sama ada beliau mengetahui mengenai keberadaan sahabatnya itu. Believe it or not, Zami tahu sendiri, so many people message me. Message yang saya terima walaupun saya di sini, DM mereka yang saya tak kenal, daripada kawan-kawan, daripada saudara mara, ramai yang tanya. Dan saya pun constantly try to find out apa jadi kat dia walaupun jauh. Zalina, you know us, we are friends forever. We are like your sisters. So just reach out to any of us. I hope she is safe. I hope she is somewhere and she will come out from whatever sadness, whatever loneliness that she have. But maybe, hopefully she's not lonely or she's not sad. Hopefully she's somewhere that she just want to have her own space. Cuma kita harap dia selamat dan disihat. Dan didapati bahawa Zalina Azman ini kali terakhir meninggalkan negara ialah pada 14 hari bulan Januari. Masa hujan-hujan, ada seorang bawa saya. Dia cakap di kawasan sana ada.
Sejak hebahan mengenai kehilangan Zalina Azman dibuat pada 19 Julai lalu, keberadaannya menjadi tanda tanya dan turut mencetuskan pelbagai spekulasi. Setiap petunjuk diambil kira dalam siasatan pihak polis, termasuk beberapa dakwaan yang mengatakan Zalina Azman mungkin berada di luar negara. Walau bagaimanapun, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud mengesahkan status perjalanan terakhir Zalina Azman ke luar negara yang direkodkan adalah sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada tahun 2020. Semakan dibuat pada hari semalam dan didapati bahawa Zalina Azman ini kali terakhir meninggalkan negara ialah pada 14 hari bulan Januari pada tahun 2020, iaitu dia pergi ke Singapura melalui Kompleks Sultan Abu Bakar. Kompleks Sultan Abu Bakar ialah link kedua. Dia pergi ke Singapura dan kemudian masuk semula pada tarikh yang sama, iaitu pada 14 Januari 2020, sebelum sempadan negara ditutup. Kita menutup sempadan negara pada 18 Mac 2020. Perjalanan itu dilakukan sebelum bulan Mac. Dan di dalam tempoh pandemik, tidak ada rekod immigration yang menunjukkan dia keluar negara. Tiada sebarang rekod baharu yang dicatatkan selepas 14 Januari 2020 dan pengesahan ini sekaligus memberi gambaran Zalina Azman masih berada di dalam negara. Setiap tahun, Jabatan Imigresen Malaysia menerima hampir 1,500 permohonan daripada agensi lain termasuk Polis Diraja Malaysia dan lembaga hasil dalam negeri bagi pengesahan status perjalanan kes orang hilang ataupun individu yang dikehendaki. Sebenarnya bantuan yang dimohon daripada immigration selama ini bukan sekadar untuk mengesan orang hilang, tetapi juga untuk perkara-perkara lain. Ada mereka yang terlibat dengan kes cukai contohnya. Lembaga hasil dalam negeri akan menghubungi immigration untuk minta bantuan. Mereka yang dikehendaki oleh Polis Diraja Malaysia untuk kes-kes tertentu, mereka akan menghubungi immigration. Dan selain daripada itu, terdapat juga permohonan-permohonan daripada individu yang memohon melalui peguam untuk mengetahui mungkin di mana anak mereka berada, sama ada telah meninggalkan negara ataupun tidak. Dan immigration, kami selalunya mengambil masa antara 3 ke 5 hari untuk memberikan jawapan, kerana rekod perjalanan mereka ini untuk dikesan kami memerlukan maklumat yang lengkap. Contohnya nama penuh mengikut seperti mana di dalam pasport, nombor kad pengenalan, dan jika ada nombor pasport mereka, ini akan membantu dengan lebih cepat. Manakala di Beaufort, Sabah, seorang kanak-kanak berusia 18 bulan, Jude Angel Jeremy, dilaporkan hilang pada 9 Julai lalu di Kampung Saliwangan Baru kira-kira jam 8.50 pagi pada hari berkenaan. Pada masa itu awal pagi kami keluar ke pekan menjualan berniaga. Yang tinggal di sini saya punya mak mertua sama bapak mertua dengan ipar dia punya abang-abang. Dalam jam 8 lebih macam tu kami diberitahu anak tu hilang. Kami bergegas baliklah. Sampai sini cari. Memang tidak dapat dijejaki lah. Tidak kesan apa. Sampai sekarang lah. Kejadian dikatakan berlaku di rumah keluarganya yang terletak berhampiran landasan kereta api dan Sungai Padas. Sebelum ini, mangsa dipercayai terjatuh ke dalam sungai atau hilang di kawasan hutan selepas keluar dari rumah. Gerakan mencari secara besar-besaran selama 7 hari dilancarkan oleh pihak berkuasa yang terdiri daripada pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan beberapa agensi lain.
pada siasatan kita lah. Kita banyak angle siasatan ini daripada kita tanya pihak keluarga sama ada dia ada masalah keluarga dia sendiri, tetapi masalahnya tidak ada. Sama ada hubungan dengan masyarakat kampung ataupun masalah dengan orang ramai yang lain. Okey. Daripada jalan raya nak masuk ke rumah mangsa tu lebih kurang 200 meter. Kita terpaksa meredah bukit, jalan kereta api dan menyeberang menggunakan titi. Baru kita boleh sampai ke rumah tu. Kemudian kalau kita kata mangsa tu ke sungai. Sungai dengan rumah lebih kurang dalam 200 meter lah. Kan? Dengan budak 1 tahun setengah agak mustahil lah untuk pergi ke sana. Pada masa itu hujan dan kita tak nampak jejak tapak kaki mangsa lah kalau kata dia pergi ke sungai. Ibu kepada Jude Angel, Agatha Simon, mendakwa pernah mendengar seperti suara anaknya dan sekaligus menjadi petunjuk dalam misi pencarian ini. Ya, masa yang pencarian hari keberapa tu, masa hujan-hujan, ada seorang bawa saya. Dia cakap di kawasan sana mungkin ada dorang ada nampak yang ada anula, macam dorang ada penampakan itu budak ada di sana. Jadi bila saya pergi sana, kami cuma 3 orang saja. Saya memanggil suara dia, kami panggil-panggil, memang saya dah terdengar suara dia menangis macam yang pertama kali saya dengar, dia bilang, "Mak," dia begitu. Lepas tu kami macam terus panggil-panggil suara dia tu terus kan. Jadi satu kali lagi saya dengar, bukan saya sajalah, kami bertiga tu dengar. Dia menangis macam, dan tapi macam tersekat terus tu suara. Itulah kami cari-cari. Lambalah kami mencari sampai yang lain di sini pun semua datang ikut mencari. Tapi kami tidak juga jumpa itu suara dari mana datangnya. Pencarian selama 7 hari sejak 9 Julai lalu masih gagal menemukan kanak-kanak terbabit meskipun 3 anjing pengesan turut menyertai gerakan mencari. Kemudian kita menggunakan kaedah anjing terlatih daripada PDRM 1 ekor dan daripada bomba 2 ekor. Dan kita gunakan kaedah hiduan anjing dan anjing tersebut telah menghidu pakaian mangsa, tetapi tidak ada jejak lah. Tidak ada jejak sama ada anjing tu pergi ke sungai ataupun pergi ke arah hutan. Jadi anjing tu bersekitar di depan rumah saja. Operasi mencari telah ditamatkan pada 15 Julai lalu setelah usaha mencari kanak-kanak berkenaan menemui jalan buntu. Keputusan diambil selepas pasukan menyelamat mengadakan perbincangan bersama ibu bapa kanak-kanak malang berkenaan. Tanpa sebarang petunjuk jelas, kehilangan Jude Angel masih menjadi persoalan. Di mana dan apakah yang telah berlaku ke atas anak kecil itu? Walaupun kita stand down usaha untuk mencari adik Jude Angel Jeremy perempuan 18 bulan, tetapi pihak polis tidak berhenti di sini. Walaupun pusat kawalan tempat kejadian kita stand down, tetapi usaha-usaha untuk mencari adik ini kita teruskan. Dan kita sentiasa berhubung dengan keluarga sekiranya ada perkembangan lanjut. Dan pihak polis sering ke rumah mangsa. Kita menggunakan kereta peronda dan unit rondaan bermotosikal untuk mendapat kabar berita yang terkini. Sehingga kini belum kita dapat apa-apa berita. Walau macam mana pun kita mintalah kepada masyarakat yang mengetahui di mana adik Jude ini berada ataupun mendengar tentang keberadaan adik Jude untuk tampil kepada pihak berkuasa, Polis Raja Malaysia, IPD Beaufort untuk kita ambil tindakan susulan. Misteri kehilangan Zalina dan Jude Angel antara kes terbaru yang mendapat perhatian ramai.
Namun masih ada laporan dan hebahan mengenai orang hilang sebelum ini yang masih belum dijejaki gara-gara tiada petunjuk. Pada tahun lalu, sebanyak 10,545 kes orang hilang telah direkodkan polis diraja Malaysia dan daripada jumlah itu, seramai 9,270 individu berjaya ditemukan semula. Pengasas dan pemilik bersama sebuah kelab komedi dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan termasuk memuat naik video ke laman sosial yang menyentuh isu sensitiviti berkaitan kaum dan agama. Ikuti perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Tertuduh yang berusia 39 tahun itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Hasniah Abdul Razak. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memuat naik video berkenaan di beberapa platform laman sosial miliknya pada 4, 5 dan 6 Julai lalu. Tertuduh juga berdepan hukuman denda RM50,000 atau penjara selama setahun. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM12,000. 19 Ogos depan dijadualkan sebutan semula kes. Seorang bekas pengarah syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas 64 pertuduhan memalsukan cek bank bernilai RM10 juta. Wanita yang berusia 46 tahun itu membuat pengakuan berkenaan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ainul Syari Muhammad. Pertuduhan dibacakan di bawah Seksyen 403 Kanun Kesesaan dan berdepan hukuman penjara selama 5 tahun, sebatan dan denda. Kesemua kesalahan terbabit dilakukan pada Disember 2017 hingga Februari 2018 di beberapa buah bank di Ipoh Perak. Mahkamah turut membenarkan tertuduh diikat jamin RM60,000. Sebutan semula kes dijadualkan 19 Ogos depan. Seorang penghantar makanan dipenjara 6 bulan selepas gagal membayar denda RM50,000 setelah mengaku bersalah memuat naik kandungan video yang menghina agama Islam. Terdahulu, tertuduh telah dijatuhkan hukuman denda RM50,000 selepas dia mengaku bersalah di bawah Seksyen 233(1)(a). Mengikut rekod, tertuduh yang berusia 39 tahun itu sengaja memuat naik kandungan menghina Islam di laman sosial miliknya bagi menyakiti hati orang lain. Hakim turut mengarahkan hukuman dijalankan dari tarikh tertuduh ditahan. Di Selangor, seorang pemandu lori didakwa di Mahkamah Magistrat Kelang atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kemalangan 8 Julai lalu. Tertuduh yang berusia 41 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrat. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memandu secara melulu pada jam 9.40 malam di Jalan Pelabuhan Kelang dan merempuh 8 kereta yang sedang parkir. Tertuduh turut dibenarkan diikat jamin sebanyak RM3,500 dengan seorang penjamin. 12 September depan dijadualkan sebutan jatuh hukum kepada tertuduh. Seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Batu Pahat atas satu pertuduhan membunuh anaknya yang berusia 11 tahun. Menurut fakta kes, tertuduh yang berusia 34 tahun itu membunuh anaknya dengan menjerut leher mangsa sehingga maut. Kesalahan itu dilakukan di rumah tertuduh di Taman Bukit Tropika Yong Peng pada 15 Julai lalu. Pertuduhan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Tumpah kamu ada orang lagi. Makan. Tumpah boleh makan. Makan. Telan lagi ya. Telan. Sebab tu baju semua rusuk. Mami dah cakap ke dalam makan yang ni. Sakit tak ni? Sakit? Nangis? Nangis. Siapa buat? Mami. Mami? Mami. Mami buat? Mami.
Mami buat apa? Mami cakap buat apa? Mami buat apa kat Raja? Mami pukul. Sering dipukul dengan penyangkut baju dan kayu penyapu. Tindakan kejam sepasang suami isteri yang mencederakan seorang kanak-kanak perempuan di Branang, Selangor berjaya dibongkarkan apabila beberapa buah video dimuat naik ke laman sosial memaparkan kanak-kanak itu menangis kesakitan akibat dipukul. Kesemua video yang dirakam mendapat kecaman netizen sehingga mencecah lebih 5 juta tontonan. Setiap orang bila dia menjadi bapa atau ibu tu salah satu tanggungjawab. Kalau tak bersedia, mungkin kena fikir 2 kali. Dan juga perlu ada satu support system untuk semua ibu bapa yang baru. Kena betul-betul cek latar belakang pengasuh tersebut. Yang terbaik ialah ada karakter reference, iaitu ada orang yang ada pengalaman bersama pengasuh itu. Mungkin ada CCTV yang dipasang di rumah supaya anda boleh memantau. Jadi ini sangat penting sebab anak yang kecil dan tidak boleh berkomunikasi lebih penting sebab dia tak boleh nak report, nak laporkan kalau berlaku kes-kes penderaan. Saya sebagai seorang ibu amat sedih melihat adanya orang yang boleh membuat sesuatu seperti itu terhadap kanak-kanak yang kecil yang tiada ability untuk defend diri dia sendiri. Antara jiran di sini pun kalau ada terdengar apa-apa yang tak betul, kami akan sama-sama sendiri akan question lah apa yang sedang berlaku. Kita pun tanpa membuat investigation, kita tak tahu kan. Yang terbaiknya pergi ke pihak atasan, polis dan sebagainya untuk melihat apa yang perlu dilakukan lah. Susulan video terbabit, seorang lelaki berusia 20 tahun telah tampil membuat laporan polis pada 22 Julai lalu dan siasatan awam mendapati kedua-dua suspek merupakan ibu dan bapa angkat kepada mangsa berusia lingkungan 4 tahun itu. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan bagi mendapatkan perincian kes. Kita dapat maklumat kata alasan yang diberikan oleh pasangan suami isteri, katanya kanak-kanak ni sedikit aktif, hyperaktif. Masa kita buat pemeriksaan di rumah tu, kita cuba dapatkan dia punya dokumen pengenalan diri kanak-kanak ni, tapi dimaklumkan tak ada. Maksudnya kanak-kanak ni tidak didaftarkan kelahiran dia dan langsung tak ada dokumen pengenalan diri. Kami telah maklumkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. So, pelindung daripada Jabatan Kebajikan telah hadir ke hospital. Kita ada banyak akta ataupun undang-undang yang melindungi kanak-kanak ni. Dan juga kanak-kanak ni juga memang dilindungi juga dari segi macam siaran media, disebarkan gambar-gambar dia orang. Dengan adanya undang-undang ni, kita harap masyarakat faham bahawa kanak-kanak ni dilindungi dan sepatutnya kita membantu untuk melindung dia orang, bukannya mengambil tindakan yang di luar batasan seperti inilah. Tambahnya, mangsa telah dibawa ke Hospital Kajang untuk rawatan dan pemeriksaan mendapati mangsa mengalami kecederaan di beberapa bahagian badan termasuk muka dan kaki. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001. Memang cahaya terang, tapi dia kena faham. Terang memang terang, tapi dia boleh menyebabkan mendatangkan bahaya kepada pengguna yang lain. Saya tidak tahu tindakan saya salah. Itulah alasan yang diberikan oleh seorang pemandu yang dikesan memasang lampu LED berwarna biru pada kenderaannya. Lesen memandu dan kad pengenalan juga gagal dipamerkan seolah-olah tidak ambil pusing terhadap undang-undang yang ada. Wartawan Afifah Haminuddin menyertai operasi pasukan Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sembilan. Saksikan laporannya. Kena faham, terang memang terang, tapi dia boleh menyebabkan mendatangkan bahaya kepada pengguna yang lain. Baik daripada depan ataupun daripada belakang.
Setakat bulan Jun 2022, sebanyak 119 kes melibatkan penggunaan lampu High Intensity Discharge HID pada kenderaan direkodkan berbanding hanya 14 notis dikeluarkan pada tahun lalu. Hal ini telah memaksa pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan melakukan operasi bersepadu bagi membantras isu ini. Pegawai daripada AB 29 dan juga teknikal cari kesalahan teknikal bukan saja pada HID tetapi kepada kesalahan-kesalahan lain termasuklah strobe light. Jalan Persiaran Senawang 1, antara lokasi utama dikesan telah digunakan oleh pemandu yang memasang lampu HID pada kenderaan melebihi standard yang ditetapkan. Penggunaan lampu HID atau lampu yang mempunyai gas xenon yang dipasang secara aksesori direktorit boleh dikenakan tindakan di bawah Kaedah 94, Kaedah-Kaedah Kenderaan Bermotor, Pembinaan dan Kegunaan 1959. HID ini yang menghasilkan cahaya yang sangat terang ni boleh mengganggu penglihatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain dan juga boleh membawa kepada risiko keselamatan jalan raya. Pekerja kilang elektronik berusia 21 tahun ini antara pemandu yang ditahan kerana melanggar spesifikasi yang dibenarkan iaitu menggunakan lampu LED berwarna biru. Dia ada kipas. Kipas ni kipas penyejuk. Listrik. Ni LED. Mentol dia adalah mentol jenis LED. Kalau SID, dia mentol dia tak macam gini tapi dia ada satu unit balas. Lebih kurang macam ni tapi 4 segi nipis. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati lelaki yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ini turut mempunyai kesalahan lalu lintas yang lain. Dia memang cahaya terang. Tapi dia kena faham. Terang memang terang. Tapi dia boleh menyebabkan mendatangkan bahaya kepada pengguna yang lain. Baik daripada depan ataupun pada belakang. Kalau belakang kadang-kadang kena lampu yang terang sangat akan menyebabkan kita berzikir menyumpah orang. Tak bawa lesen memandu pun satu kesalahan tau. Memang kita boleh cek, JPJ boleh cek tapi yalah takut jadi habit. Awak IC pun tak bawa. Tambah lelaki ini, kereta yang dipandu adalah milik bapanya dan hanya digunakan untuk pergi bekerja. Lampu ni kita saman ni. Tahu tak? Lampu ni tak boleh. Tak tahu. Sebab ini memang dapat aktiviti dia akan orang pun memang dilogin. Orang memang ada. Juga ubah sendirilah. Susulan itu, notis saman telah dikeluarkan dan diberikan tempoh selama 10 hari untuk memasang semula lampu asal mengikut spesifikasi yang dibenarkan. Jangan pakai mentol berwarna biru. Mentol berwarna biru hanya kena abu kuasa saja. Lepas tu lagi satu kita akan uji awak punya tinta sekali. Okey. Yang ni dah repair bawa datang JPJ jangan lebih 15 hari bulan 7 2022. Okey itu saja. Okey. Sekarang kita berada di Jalan Seremban Bukit Nenas di mana operasi sekatan jalan raya kedua diadakan oleh pihak JPJ Negeri Sembilan. Dan jika kita boleh lihat sekarang, keadaan kini semakin sesak dengan kenderaan yang menghala ke Sendayan, terutamanya jam 8 hingga lewat malam. Dalam operasi sama, pihak JPJ menahan seorang lelaki tempatan yang mendakwa baru memasang lampu LED pada kenderaannya 2 minggu lalu. Saya tanya salah tak ni, spek ni okey tak? Dia kata LED tak ada masalah. Yang satu lagi tu HID apa? Yang satu lagi HID. Yang tu memang tak boleh. Itu memang salah dia kata. Buat saya itu memang selalunya kalau ada apa-apa saya lupa dulu pada orang kedai. Kalau orang kedai tu dia nak sebenarnya nak jual. Ya, abang pun tahu kan. Dia nak jual, so dia akan cerita benda yang baiklah kat kita.
Meskipun memberikan alasan memasang lampu LED kerana sering melalui jalan yang gelap, notis saman turut dikenakan ke atas pemandu berusia 48 tahun itu. Seramai 80 orang anggota pelbagai agensi termasuk Jabatan Alam Sekitar, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Imigresen Negeri Sembilan dan pasukan Polis Diraja Malaysia terlibat dalam operasi ini. Untuk malam ini kita dapat juga mengesan beberapa kesalahan yang berkaitan dengan tidak mempunyai lesen dan juga LKM tamat tempoh, route tamat tempoh dan juga tidak mempunyai pelindungan insurans. Kita memilih lokasi dua lokasi ini pada malam ini adalah disebabkan laluan ini adalah laluan utama di Negeri Sembilan dan juga kita pun mendapat aduan daripada orang ramai berkaitan dengan penggunaan lampu HID di jalan-jalan inilah. Saya nak menasihatkan orang ramai lah, sebelum melakukan sebarang modifikasi ke atas kenderaan masing-masing, sila rujuk ke bahagian teknikal di Jabatan Pengangkutan Jalan, di mana-mana Jabatan Pengangkutan Jalan, di mana-mana negeri saya. Kesemua pemandu yang gagal memasang semula lampu asal mengikut spesifikasi yang dibenarkan boleh dikompaun sehingga RM2,000 atau penjara sehingga 6 bulan di bawah Seksyen 119-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi tamat jam 12 malam. Laporan Afifah Haminuddin, 999. Saudara, jangan lupa untuk bersama kami di minggu hadapan untuk paparan berita jenayah terkini. Sebarang aduan, maklumat dan video mengenai jenayah boleh disalurkan menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Saya Sofia Nur Solehatun mewakili tim perbetan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.